Hai adik-adik, kembali bersama dengan Kak Farah dan pada hari ini kita akan membincangkan topik 8 iaitu pengawitan makanan. Tujuan mengawet makanan adalah untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma di atas makanan. Hal ini menjadikan makanan lambat rosak ataupun basi. Dua faktor yang menyebabkan mikroorganisma tumbuh di atas makanan adalah udara dan juga suhu yang lembap. Mari kita lihat pada sejarah pengawitan makanan yang bermula pada 500,000 tahun sebelum Masihi. Kaedah pengawitan terawal dengan memasak menggunakan api. Api mempunyai suhu yang tinggi yang dapat menyingkirkan air daripada makanan. Hal ini menjadikan makanan kering dan mikroorganisma tidak dapat hidup pada makanan tersebut. Kemudian 12,000 tahun sebelum Masihi, masyarakat Arab kuno mengeringkan dan menyimpan makanan. Seterusnya, 1400 tahun Masihi, kaedah pengawitan diteruskan dengan melumurkan garam pada makanan. Kalau adik-adik nak tahu, garam ni dapat singkirkan air daripada makanan secara semula jadi dan menjadikan makanan tersebut tahan lebih lama dan tidak rosak. Kemudian, pada tahun 1892, Louis Pasteur menemui kaedah menghapuskan bakteria melalui pemanasan dan juga penyejuk cecair. Kaedah ini selalu digunakan untuk makanan seperti susu. Dan akhirnya, pada masa ini, kita kerap menggunakan bahan pengawet makanan untuk menjadikan makanan tahan lebih lama dan juga tidak basi. 5 ciri-ciri makanan yang telah rosak yang boleh kita rasa, lihat atau sentuh adalah berkulat seperti makanan roti, bau yang tidak menyenangkan, mempunyai rasa yang tidak sedap, berubah warna dan juga berubah tekstur. Jadi lepas ni, kalau adik-adik rasa macam syak wasangka sama ada makanan tu dah rosak ataupun belum, adik-adik boleh melihat, rasa atau sentuh pada makanan tersebut mempunyai ciri-ciri kerosakan makanan ataupun tidak. Punca kerosakan makanan. Seperti yang Kak Farah dah cakap sebelum ni, dua faktor yang menyebabkan mikroorganisma atau bakteria tumbuh di atas makanan adalah disebabkan udara dan juga suhu yang lembap. Makanan menjadi rosak disebabkan tindakan mikroorganisma itu sendiri. Jadi adik-adik boleh lihat gambar-gambar makanan yang telah rosak ataupun basi pada slide yang telah disediakan ini. Proses pengawitan makanan akan dilakukan mengikut kesesuaian makanan tersebut. Terdapat 10 kaedah yang boleh digunakan untuk mengawet makanan, iaitu pendidihan, penjerukan, pembungkusan vacuum, pemasinan, pendilinan, penyalaian, pempasturan, pengetinan dan pembotolan, pengeringan dan juga pendinginan dan penyejuk bekuan. Jadi kaedah-kaedah ini Kak Farah akan terang lebih lanjut pada slide yang seterusnya. Kaedah pengawetan makanan yang pertama adalah pendidihan. Proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Contoh makanan yang diawet dengan cara ini adalah rendang dan juga serunding. Apabila makanan dipanaskan pada suhu yang tinggi, mikroorganisma dan bakteria tidak dapat hidup pada makanan kerana mikroorganisma memerlukan suhu yang lembap untuk hidup dan juga tumbuh pada makanan. Kaedah yang kedua adalah pengeringan. Kaedah menyingkirkan air daripada makanan dan makanan dikeringkan dengan cara menjemurkannya di bawah cahaya matahari atau dipanaskan di dalam ketuhar. Contoh-contoh makanan yang dapat menggunakan kaedah ini adalah ikan, udang, sotong ataupun buah-buahan. Jadi kalau adik-adik nampak ada mereka yang menjemur makanan macam sotong, ikan di bawah cahaya matahari, itu adalah untuk mengawet makanan. Kaedah pengawitan makanan yang seterusnya adalah penjerukan. Proses merendam makanan dalam larutan gula, cuka dan juga garam. Keasidan dan kepekatan larutan gula yang sangat tinggi menghalang pertumbuhan mikroorganisma pada makanan. Contoh makanan yang menggunakan kaedah ini adalah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kak Farah tahu, mesti adik-adik pernah makan jeruk kan? Kalau adik-adik tengok, pada jeruk tersebut mempunyai air. Tapi air tersebut bukanlah air biasa yang neutral. Tetapi air tersebut mempunyai kandungan garam yang sangat tinggi dan juga keasidan yang sangat tinggi menjadikan mikroorganisma tidak dapat tumbuh pada makanan tersebut. Kaedah yang seterusnya adalah pembungkusan vacuum.
Proses mengawet makanan dengan cara memasukkan makanan ke dalam beg atau botol kedap udara. Semua udara dikeluarkan daripada bekas tersebut. Jadi apabila udara telah dikeluarkan, mikroorganisma pun tidak dapat tumbuh. Contoh makanan yang menggunakan kaedah ini adalah daging, sausage dan juga cendawan. Sekarang kita beralih pada penyejukan dan pendinginan. Proses penyejuk bekuan, makanan disimpan pada takat beku 0 darjah Celsius dan ke bawah. Contoh makanan yang diawet dengan cara ini ialah ayam, daging, udang dan sotong. Pendinginan merupakan kaedah menyimpan makanan pada suhu yang rendah, iaitu kurang daripada 18 darjah Celsius. Contoh makanan yang diawet dengan cara ini ialah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga susu. Jadi macam kita tengok mak-mak kita dekat rumah kan, diorang simpan sayur-sayuran dan buah-buahan di tempat yang berbeza daripada ayam dan juga ikan. Hal ini kerana sayur-sayuran dan buah-buahan itu menggunakan kaedah pendinginan dan ayam-ayam ikan pula disimpan pada proses penyejuk bekuan. Kaedah yang seterusnya adalah pemasinan. Pemasinan adalah proses pengawetan makanan dengan menggunakan garam. Garam digunakan untuk menyingkirkan kelembapan dan mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Ini macam yang Kak Farah cakap tadi. Garam ni dapat menyingkirkan air daripada makanan dan menjadikan makanan tersebut kurang air dan dapat mengelakkan mikroorganisma daripada tumbuh. Contoh makanan yang boleh diawet dengan cara ini adalah ikan, telur dan sayur-sayuran. Dan daripada situlah terhasilnya ikan masin dan telur masin. Sedap kan? Kaedah pengawetan yang seterusnya adalah penyalaian. Kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapnya dalam tempoh yang lama. Contoh makanan yang menggunakan kaedah ini adalah ikan, daging dan juga pisang. Mesti adik-adik pernah makan kan pisang salai. Memanglah dia rasa asap. Sebab itulah kaedah yang digunakan untuk mengawet pisang tersebut. Kemudian, kaedah yang seterusnya adalah pelilinan. Proses mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran dengan menyalutnya menggunakan lilin cair. Contohnya, buah sayur-sayuran yang boleh diawet dengan kaedah ini ialah apple, orange dan juga tomato. Dapat mencegah mikroorganisma membiak pada kaki buah. Sebab tu, kalau kita beli buah-buahan atau sayur-sayuran, kita mestilah membasuhnya dengan bersih sebab kaedah pengawetan yang mungkin digunakan adalah pelilinan. Kaedah pengawetan yang seterusnya adalah pempasturan. Kaedah ini selalu kita gunakan untuk susu. Proses mengawet makanan ini dengan cara memanaskannya sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika diikuti dengan pendinginan dengan segera. Pemanasan pada suhu tertentu akan membunuh mikroorganisma tanpa merosakkan rasa dan juga nilai nutrisi makanan tersebut. Pengetinan dan pembotolan, iaitu proses mengawet dengan cara memasak makanan pada suhu yang tinggi untuk membunuh mikroorganisma dan kemudian menyimpannya di dalam botol atau tin yang kedap udara. Macam Kak Farah cakap tadi, mikroorganisma tidak dapat hidup dalam situasi yang tidak mempunyai udara. Contoh makanan yang diawet dengan kaedah ini adalah daging, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Akhirnya kita telah sampai pada kepentingan teknologi pengawetan makanan. Yang pertama, proses pengawetan menjadikan makanan dapat disimpan lebih lama. Ini kerana mikroorganisma dan bakteria tidak dapat hidup dalam suasana yang tidak mempunyai udara dan juga suhu yang tidak lembap. Seterusnya, memudahkan bekalan makanan dihantar ke kawasan yang mengalami bencana seperti banjir dan juga gempa bumi. Makanan mudah disimpan dan dipasarkan ke tempat lain. Macam yang kita lihat sekarang, makanan-makanan dapat dipasarkan di pasar raya dengan mudah dan juga makanan di rumah dapat disimpan dengan baik di dalam peti sejuk. Seterusnya, makanan dapat disimpan lebih lama dan dinikmati sepanjang masa, membolehkan buah-buahan bermusim dinikmati sepanjang tahun. Dan akhir sekali, mengelakkan pembaziran makanan.